Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Karens VMY. Adakah kamu masih ingat masa Najib Razak pergi berjumpa dengan Donald Trump pada tahun 2017 dahulu? Pakatan Harapan habis-habisan mengkritik keputusan dia membeli pesawat Boeing untuk Malaysia Airlines. Pada masa itu, mereka berkata yang Najib menjual maruah negara, menyokong ekonomi Amerika Syarikat dan secara tidak langsung membantu Israel yang menindas Palestina. Tetapi sekarang selepas 8 tahun, situasi sudah pun jadi terbalik. Nah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan pembelian 30 pesawat Boeing untuk Malaysia Airlines. Tetapi pada kali ini, pemimpin Pakatan Harapan diam 1000 bahasa. Mana perginya sorak lantang yang dahulu menentang habis-habisan? Nah, oleh itu, mari kita bincang di dalam video kali ini, mari kita ulas tentang isu ini. Sekarang ini Malaysia Aviation Group ataupun MAG, syarikat induk Malaysia Airlines sudah pun sahkan pembelian 30 pesawat Boeing 737 termasuklah 18 model Boeing 737-8 dan 12 model Boeing 737-10. Pesawat ini dijangka diterima menjelang tahun 2029. Kononnya untuk memodernkan armada penerbangan Malaysia. Tetapi yang peliknya, bila Najib buat benda yang sama dahulu, terus kecoh satu negara. Siap ada sidang media, siap pakai pelitup muka macam Donald Trump, dan siap mengutuk Najib macam-macam. Rafizi Ramli antara yang paling vokal masa itu. Dia kata Najib ini menggadaikan kepentingan negara sebab ingin bantu ekonomi Amerika Syarikat, walhal rakyat Malaysia sendiri bergelut dengan masalah keuangan. Tony Pua dari DAP pun tidak kurang juga. Dia siap cakap ini langkah yang bodoh yang tidak akan menguntungkan Malaysia. Malah ada pemimpin Pakatan Harapan pada waktu itu berkata pembelian Boeing adalah satu bentuk penghinaan sebab Amerika Syarikat membantu Israel dalam penindasan terhadap Palestina. Sekarang ini mana sudah sorak dorang? Kenapa semua pun terus diam? Nah, kamu nampakkah permainan politik di sini? Bila mereka di pihak pembangkang, mereka boleh cakap apa saja. Kononnya berprinsip dan ingin mempertahankan rakyat, ingin pastikan ekonomi negara tidak dijual kepada kuasa besar. Tetapi bila sudah duduk di dalam kerajaan, semua prinsip itu tiba-tiba hilang entah kemana. Terbang pergi laut kah? Hilang di hutan kah? Tiada siapa yang tahu. Baiklah, Tengku Zulpuri Shah Raja Puji, bekas naib pengerusi DAP yang dahulu mengutuk Najib habis-habisan sebab membeli Boeing. Sekali sekarang dia boleh cakap situasi sudah pun berubah. Dia berkata Malaysia perlu menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Syarikat sebab kita sebagai negara berkecuali perlu ada sekutu strategik. Jadi dulu takkan dia tidak fikir benda-benda seperti ini? Kenapa masa Najib buat benda yang sama dahulu terus dikatakan pengkhianat? Nah, dan bukan itu saja, dulu Pakatan Harapan marah sebab kata pelaburan Malaysia ke Amerika Syarikat akan membantu tentera Israel sebab Amerika Syarikat memberikan bantuan ketenteraan kepada Zionis. Jadi sekarang ini adakah pembelian Boeing ini tidak dikira sebagai menyokong Amerika Syarikat? Atau bila Pakatan Harapan yang buat terus menjadi halal? Nah, satu lagi yang menjadi persoalan pembelian ini benar-benar karena keperluan Malaysia Airlines ataupun ada sebab yang lain. Kita tahu Malaysia Airlines bukanlah dalam keadaan keuangan yang terlalu kukuh. Banyak penerbangan nasional lain di dunia yang hadapi masalah yang sama. Dan mereka lebih berhati-hati dalam perbelanjaan. Jadi kenapa tiba-tiba Malaysia Airlines boleh buat keputusan untuk membeli pesawat sebanyak ini?
Ada juga spekulasi yang berkata mungkin ini adalah satu cara untuk Anwar Ibrahim mengikat hubungan dengan Amerika Syarikat, terutamanya selepas dilaporkan Trump enggan bercakap dengannya. Malah ramai pemimpin Asia Tenggara yang lain dapat peluang berbual dengan Trump, tetapi Anwar sunyi sepi. Adakah ini satu percobaan untuk memancing perhatian Amerika Syarikat? Adakah ini juga berkait dengan tekanan geopolitik semasa termasuklah perang di Gaza dan hubungan Malaysia dengan dunia barat? Kita tahu negara-negara Islam seperti Malaysia sering mengambil pendirian yang tegas di dalam isu Palestin. Tetapi pada masa yang sama ada kepentingan ekonomi yang perlu dijaga. Jadi adakah kerajaan sekarang sanggup mengenepikan prinsip demi kepentingan hubungan antara bangsa? Dan satu lagi isu yang menarik untuk kita bincangkan ialah kenapa pemimpin Pakatan Harapan dulu lantang bersuara tetapi sekarang diam pula. Kenapa Rafizi yang dulu kata ingin termuntah bila mendengar Najib memuji Amerika Syarikat dan sekarang buat-buat tidak nampak bila Anwar buat benda yang sama? Tony Pua pula macam mana? Dulu dia siap buat sidang media khas untuk kecam Najib. Sekarang hilang entah kemana. Adakah mereka rasa malu dengan tindakan sendiri dulu? Atau mereka memang sengaja menutup sebelah mata sebab sekarang mereka yang memegang kuasa? Dan yang lebih penting, bagaimana kita sebagai rakyat akan menilai tindakan pemimpin macam ni? Kalau dulu mereka kata tindakan membeli Boeing adalah satu pengkhianatan, dan sekarang mereka buat pula benda yang sama. Adakah ini bermakna mereka telah mengkhianati prinsip mereka sendiri? Atau adakah ini membuktikan yang selama ini mereka hanya menggunakan sentimen politik untuk kepentingan mereka sendiri? Kamu rasa kerajaan sekarang buat keputusan ini karena benar-benar untuk kepentingan Malaysia Airlines? Ataupun ada agenda tersembunyi yang kita tidak tahu? Adakah ini satu lagi contoh hipokrasi di dalam politik Malaysia? Dan seterusnya, bagaimana pula pendirian kita terhadap Palestin? Adakah kita benar-benar konsisten dalam menyokong perjuangan Palestin atau hanya memilih isu yang menguntungkan kita secara politik? Inilah yang kita perlu fikirkan, sahabat-sahabat semua. Politik memang penuh dengan permainan persepsi dan sebagai rakyat kita kena lebih bijak menilai. Janganlah kita cepat terpengaruh dengan retorik dan janji-janji manis sebab akhirnya tindakan lebih penting daripada kata-kata. Jadi, apakah pendapat Anda di dalam isu ini? Adakah pembelian Boeing kali ini wajar ataupun ini hanyalah satu lagi U-turn besar dalam sejarah politik Malaysia? Oleh itu, komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe kepada channel ini Karens VMY untuk lebih banyak perbincangan panas seperti ini. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian sahaja semua. Terima kasih.